Assalamualaikum, nama saya Amjad bin Adlan dan saya ingin membentangkan tentang hasil kajian dari kajian kami untuk subjek Situ 552. Sebagai suatu disiplin ilmu falsafah pendidikan Islam secara khususnya telah melalui pelbagai rintangan dan perkembangan dalam ruang lingkup masyarakat, terutamanya kepada golongan pelajar dari segi penerimaan falsafah itu sendiri. Hal ini berbeza dengan negara-negara seperti negara Mesir yang lebih menitik beratkan pengajian ilmu falsafah, di mana ilmu ini sudah diterapkan ke dalam diri pelajar-pelajar mereka sejak alam persekolahan lagi. Falsafah ini mampu memberi implikasi kepada sistem pendidikan negara melalui pendekatan bersepadu yang menekankan pengembangan potensi insan secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Pendekatan ini mampu mendidik bukan sahaja akal tetapi juga hati, sehingga modal insan tersebut mengiktiraf kewujudan pencipta, menundukkan sifat-sifat ego dan membolehkan mereka membangunkan sifat kehambaan kepada pencipta. Objektif kajian kami adalah untuk meneliti sejauh mana pengaruh pendidikan Islam dalam pembangunan modal insan untuk memperbaiki akidah seseorang individu, iaitu terutama seseorang individu Muslim. Perkembangan modal insan perlu mempunyai nilai-nilai spiritual dan moral, dan ini boleh dicapai melalui pendidikan yang diintegrasikan dengan kurikulum pendidikan negara Malaysia. Seterusnya ialah konsep pendidikan Islam dalam membentuk dan memperbaiki akidah seseorang individu. Pendidikan dari sudut agama Islam memperlihatkan konsep dan bersifat holistik, bersepadu dengan falsafah pendidikan negara. Pendidikan Islam mempunyai konsep yang menyeluruh serta meliputi semua aspek perkembangan seseorang insan dari aspek jasmani, rohani, intelek dan emosi secara bersepadu untuk meningkatkan pelbagai aspek penting dalam kehidupan seseorang insan itu. Jadi saya teruskan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Berita seterusnya kita akan belajar kepada kajian literatur. Setelah falsafah pendidikan negara ditubuhkan pada tahun 1988 di Malaysia yang menyebabkan wujudnya falsafah pendidikan Islam pada saat ini, ianya dapat dilihat penyelidikan yang luas telah dilakukan berkaitan dengan falsafah pendidikan Islam dan akidah. Sebagai contoh, penulisan Muhammad Syafi'i pada tahun 2015 yang bertajuk Penerapan Akidah dalam Dasar Pendidikan Malaysia, analisis terhadap falsafah pendidikan negara dan Islam membincangkan tentang usul akidah dan falsafah pendidikan negara. Selain itu, menurut Siti Hasnah pada tahun 2015, beliau menyatakan bahawa falsafah pendidikan Islam adalah perkara asas yang wujud dalam lingkungan kebebasan yang dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Penulisan oleh Tengku Sarina yang bertajuk Falsafah Pendidikan Islam dan Hubungan dengan Pendekatan Pengajaran Perpusatkan Pelajar pula menunjukkan bahawa kaedah dan pendekatan pengajaran perpusatkan pelajar mempunyai kaitan dan relevan seiring dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Aida Nur Adila binti Abdul Rahman melaporkan dari UiTM. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa perkara yang ingin kami tekankan bagi topik falsafah pendidikan Islam dalam memperbaiki akidah. Pertama sekalinya, falsafah pendidikan Islam ini dapat memberikan keyakinan dan membuktikan Allah SWT bersifat sama, yang bermaksud Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan, termasuklah bisikan hati manusia. Ia dapat memperbaiki akidah umat Islam kerana sebagai umat Islam, kita perlulah sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Hasil kajian yang kedua ialah memahami dan meyakini nama Allah SWT Al-Hasib sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan harian, kerana Al-Hasib bermaksud Allah SWT Maha menghitung segala amalan manusia di dunia ini pada setiap masa. Allah SWT menghitung amalan manusia sama ada yang baik atau buruk dan akan memasukkan hambanya ke dalam syurga atau neraka mengikut amalan mereka. Oleh itu, ini dapat membuatkan umat Islam yakin dengan balasan Allah SWT terhadap setiap amalan hambanya sama ada baik maupun yang buruk. Falsafah pendidikannya juga membantu memperbaiki akidah apabila umat Islam memahami dan meyakini nama Allah SWT Zul Jalali wal Ikram,
kerana ia bermaksud Allah SWT memiliki keagungan dan kemuliaan yang maha luas meliputi sekalian makhluknya. Ini dapat dibuktikan dengan kejadian alam yang teratur, penciptaan yang sempurna, berkuasa menghidupkan dan mematikan makhluknya, pemberi rezeki dan kehendaknya tiada batasan. Oleh itu, falsafah pendidikan Islam ini mengajar umatnya untuk sentiasa bersyukur dengan pemberiannya. Saya, Umi Aina binti Abdul Rahim, melaporkan dari UiTM. Selain daripada itu, dalam memperbaiki akidah, menurut falsafah pendidikan Islam juga adalah berbeza dari Barat. Ini adalah kerana falsafah sebenarnya merupakan tugas mencari kebenaran atau kepercayaan yang berkaitan dengan menggunakan kemampuan berfikir. Seseorang yang dapat menggunakan pemikirannya dengan cara yang baik dan bijaksana dan membawanya ke kebenaran dalam kehidupan dianggap sebagai falsafah. Apa yang saya boleh katakan di sini? Falsafah pendidikan Barat amat berbeza berbanding Islam kerana menurut salah seorang ahli falsafah iaitu John Dewey pada tahun 1977 bahawa melihat falsafah dan pendidikan adalah dua perkara yang sama kerana kedua-duanya membincangkan masalah hidup, masalah nilai serta perkara baik dan buruk. Ini bermaksud pihak Barat hanya memandang atau melihat falsafah pendidikan secara asasnya. Ini bermaksud pihak Barat hanya memandang atau memilih falsafah pendidikan secara asasnya membantu dalam pembangunan modal insan, tetapi secara generalnya iaitu untuk kesemua manusia, sedangkan dalam falsafah pendidikan Islam bukan sahaja membantu dalam pembangunan modal insan, malah membantu memperbaiki akhlak manusia. Oleh itu, pendidikan Barat mempunyai pelbagai aliran falsafah. Namun, Islam membawa pemahaman yang berbeza mengenai falsafah pendidikan yang dirujuki daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dengan tujuan itu, untuk mencapai kesejahteraan dunia dan masa depan umat Islam terutamanya. Matlamat pendidikan Islam adalah untuk membudayakan orang-orang soleh, iaitu membudayakan orang-orang soleh dengan mencari kebahagiaan dan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, membudayakan orang-orang yang bercita tinggi dan merealisasikan tujuan menjadikan sebagai kehidupan dan membentuk individu yang setia, budi pekerti, berpengetahuan dan bertakwa. Melalui falsafah pendidikan Islam, manusia dapat membersihkan jiwa dari perkara negatif iaitu cemburu, hasad dengki dan sebagainya. Melalui falsafah pendidikan Islam, manusia dapat membersihkan jiwa dari semua perkara negatif iaitu cemburu, hasad dengki, kebencian, kekasaran, malah bertentangan dengan ajaran Islam dan bahkan menanamkan kepercayaan yang kuat kepada Tuhan dalam jiwa. Seikhlas daripada saya, Muhammad Fajri Najwan bin Muhammad Nurizan, kita kembali kepada Seri Pentas. Kesan adil dapat dilihat dengan kewujudan masyarakat yang berakidah dan beragama. Individu-individu dalam masyarakat dihubung erat berdasarkan satu akidah. Tercetusnya satu masyarakat yang universal, iaitu tidak berdasarkan ras, etnik, bangsa, budaya dan sepanjang geografi. Maka menjadi suatu kewajipan kepada manusia untuk memberikan pengisian yang berkualiti, bersungguh-sungguh dengan penuh kesedaran agar tamadun manusia dapat ditegak di atas dasarnya yang kukuh dan mendapat keredaan daripada Allah SWT. Kesan ini juga berjaya melahirkan manusia yang berfikiran terbuka, berpandangan jauh dan berkeyakinan dalam hidup. Kepercayaan Muslim tentang adanya Tuhan dan alam lain yang bakal ditempuhnya kelak selepas seseorang meninggal dunia. Ini akan menjadikannya sebagai orang yang berpandangan jauh. Pandangannya bukan hanya berdasarkan alam indrawi, ukuran keduniaan dan kemanusiaan semata-mata, tetapi juga meletakkan keutamaan kepada ukuran ukhrawi. Selain itu, tidaklah keterlaluan seandainya dikatakan sistem serta konsep huraian tasawuf ini amatlah hidup di kalangan masyarakat Islam. Kehidupan kehuraianan adalah teras bagi agama dan keselamatan manusia, dan hal ini adalah seiring dengan tuntutan daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Kesannya telah dapat dibuktikan dengan penyumbangan kepada kewujudan pembudayaan ilmu dalam sesuatu masyarakat. Perbincangan tentang budaya ilmu melibatkan hal-hal yang merujuk kepada budaya yang mementingkan segala kegiatan dan tindakan yang berteraskan kepada ilmu dalam kehidupan manusia. Seterusnya, dasar dalam hadiri. Ianya merupakan satu pendekatan Islam yang begitu komprehensif dengan penekanan tertumpu kepada ekonomi dan perkembangan tamadun. Kesannya, pihak kerajaan Malaysia telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk menubuhkan program Jawi, Al-Quran, Arab dan Fardu Ain. Program Jakob juga telah diadakan bertujuan untuk memperkasakan pendidikan Islam di sekolah kebangsaan.
Kesimpulannya, falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan Islam memainkan peranan yang penting dalam membentuk akidah umat Islam. Dengan falsafahlah manusia dapat berfikiran dengan bijak dan rasional. Sekian, terima kasih.